Sahabat Bernam, Yang Berhormat Kota Belud. Silakan. Terima kasih Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya membahas belanjawan 2022, belanjawan terbesar dalam sejarah Malaysia berjumlah RM322.1 bilion. Datuk Yang di-Pertua, intipati belanjawan 2022 atas dasar keluarga Malaysia bukanlah cerminan kepada yang dibentang hari Jumaat lepas. Dalam konteks Sabah, ia tidak lebih dari belanjawan keluarga tiri Malaysia. Mana mungkin keluarga memberi hanya 5.2 bilion sahaja atau sekadar 6.8% daripada jumlah peruntukan pembangunan, sedangkan setiap tahun nilai hasil yang dikaut dari bumi Sabah adalah ratusan bilion. Sumbangan Sabah kepada KDNK nasional pada tahun 2020 adalah 10.2% daripada jumlah besar KDNK nasional berjumlah 1.34 trilion. Ini bermaksud Sabah telah menyumbang sebanyak 136 bilion ringgit kepada negara. Jika mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan Perkara 112D Jadual ke-10 bahagian 4, dalam hal Sabah, pemberian yang amaunnya sama banyak dalam setiap tahun dengan 2/5 daripada amaun yang hasil bersih yang didapati oleh Persekutuan dari Sabah itu melebihi hasil bersih yang akan didapati sedemikian oleh Persekutuan dalam tahun 1963 jika Akta Malaysia telah berkuat kuasa dalam tempoh itu seperti dalam tahun 1964 dan B. Hasil bersih bagi tahun 1963 dihitung tanpa mengambil kira apa-apa perubahan mengenai apa-apa cukai atau fee yang dibuat atau pada selepas Hari Malaysia. Hasil bersih artinya bagi maksud ini hasil yang terakru kepada Persekutuan ditolak amaun yang diterima oleh negeri berkenaan dengan penyerahkan hasil itu. Datuk Yang di-Pertua, jadi menurut kiraan saya, kalau Sabah seharusnya menerima 2/5 daripada hasil Sabah ke Persekutuan, maka Sabah sepatutnya diperuntukkan sejumlah RM54 bilion pada tahun 2021, iaitu tahun berikutnya. Peruntukan yang tersangat kecil ini tidak sepadan dengan apa yang Sabah sumbangkan dan menidakkan pembangunan terutama dalam bentuk infrastruktur. Keadaan ini memperlihatkan dua bahagian negara Malaysia yang maju dan yang mundur. Sehingga terma di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak kadang-kadang ada ketersasulan. Kalau terma ini diselami, ia amat menyakitkan hati orang-orang Borneo seolah-olah kami bukan sebahagian dari keluarga yang didendangkan. Adakah sebab itu Sabah Sarawak seakan diabaikan? Sabah Sarawak harus dilayan dengan adil dengan mengembalikan kepada keadaan asal seperti apa yang termaktub dalam MA 63 tanpa dolak-dalik lagi. Enough is enough. Datuk Yang di-Pertua, sewaktu Kerajaan Warisan memerintah Sabah, kita bercadang untuk membangunkan pelabuhan di Kudat dan menyediakan sistem perhubungan lebih baik termasuk untuk memudahkan perdagangan antara wilayah ini dan negara di rantau Asia. Kudat terletak pada latitude 6.8873 dan longitude 116.8236 berada di kawasan yang sangat strategik. Dengan perpindahan ibu kota Indonesia ke Penajam, keberadaannya harus dimanfaatkan. Ianya dijangka membuka laluan dagang baru dan akan memanfaatkan kepada Borneo itu sendiri. Datuk Yang di-Pertua, dahulu laluan ini tidak begitu dilihat, tetapi bila ekonomi China mendunia, laluan ini bakal menjadi sibuk. Pelabuhan ini berpotensi untuk dibangunkan bukan saja untuk industri perkapalan, komoditi dan pelancongan. Malah kedudukan daerah itu hampir dengan China, Jepun, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Hong Kong, Australia dan juga New Zealand membolehkan Sabah memanfaatkan produk-produk yang berpotensi untuk dipasarkan di luar negara. Kudat ada potensi menjadi seperti Singapura.
Kenapa kita tidak invest perkara ini lebih awal sebagai persediaan kita menjelang ibu negara Indonesia akan berpindah ke Pulau Borneo kelak? This is our opportunity to create more jobs and businesses in the surrounding areas. Dengan izin, termasuklah Kota Marudu, Kota Belut, Tuaran, iaitu daerah-daerah yang terletak di antara Kudat dan Kota Kinabalu. Saya bercakap mengenai trade route. Datuk Yang di-Pertua, patut kita iri hati dengan Jokowi bila mana beliau membangunkan Indonesia dalam tempoh 7 tahun tanpa fokus kepada Jawa lagi, bukan kepada Jakarta lagi. Begitu juga halnya dengan Malaysia. It's not always about Lembah Kelang anymore, tapi keseluruhan Malaysia itu sendiri, Sabah, Sarawak. Kita sepatutnya bangunkan infrastruktur dulu di tempat yang strategik.